Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Dan perbahasan kita sambungan daripada bab yang pertama, iaitu himpunan doa-doa istiftah ataupun doa iftitah. Kita dah bahas riwayat yang pertama untuk doa iftitah ni. Penulis hafizahumallah meletakkan 9 riwayat berkenaan dengan doa istiftah ni. Yang pertama kita dah selesai. Kita sambung pada malam ni muka surat yang ke-8, iaitu riwayat yang kedua. Kita tengok hadis yang dibawakan oleh penulis, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Dawud dalam sunan beliau. Kita tengok muka surat ke-8. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata qala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana Rasulullah nak salat, Rasulullah akan baca dengan doa berikut, iaitu doa yang berbunyi pada kolom yang warna kelabu tu, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairak. Sebahagian riwayat wa la ilaha ghairuk, baca dengan bagi depan. Kedua-duanya boleh, nak baca dengan ghairak pun boleh, nak baca dengan ghairuk pun boleh. Dan doa istiftah riwayat ini ialah doa yang Nabi baca ketika mana Nabi mengimamkan salat bersama para sahabat. Maknanya kalau salat tu ditunaikan secara berjemaah, Nabi akan baca doa istiftah yang ringkas ni. Yang ni antara yang paling ringkas. Riwayat pertama sebelum ni dia agak panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang tu ada pada muka surat yang keempat. Okay. Kalau kita tengok maksud bagi doa istiftah ni dalam muka surat ke-8 tu, Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci engkau ya Allah dan aku memujimu. Itu potongan pertama. Wa tabarakasmuk, Maha tinggi kekayaan engkau, maha berkah nama engkau. Wa ta'ala jadduk, potongan yang ketiga, maha tinggi kekayaan dan kebesaran engkau. Wala ilaha ghairak ataupun wala ilaha ghairuk. Okey. Jadi 1 2 3 4 patah lah lebih kurang. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk. Ringkas. Kita nak baca, kalau kita bukan imam ataupun
tak salat berjemaah pun boleh. Boleh juga amalkan yang ni. Cuma kita dah sebut sebelum ni pada bahagian yang pertama bagaimana Nabi ni tak pernah tinggal doa istiftah ni. Maknanya doa istiftah yang dibacakan dalam salat berjemaah ini ialah doa yang paling ringkas. Kita dah sebut sebelum ni, antara isunya orang akan tinggal doa istiftah ni ataupun doa iftitah ni bila mana salat tarawih orang tinggal, orang tak baca, dengan sebab bilangan rakaatnya terlalu banyak, menyebabkan orang terus kepada suratul Fatihah, tak pergi pada doa istiftah ni. Okay. Dalam keterangan muka surat yang ke-9, keterangan ni diambil daripada syarah Sunan Abi Daud yang terkenal, iaitu namanya Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud yang ditulis oleh Muhammad Syamsul Haq Azim Abadi. Tebal lah kitab ni. Aunul Ma'bud ni dia agak tebal. Dia ni tokoh ulama daripada India. Jadi penulis dia letakkan 3 poin sini. Yang pertama dia kata, menurut Sunan Sa'id ibn Mansur, doa ini diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Manakala menurut Sunan Ad-Daruqutni, ianya diamalkan oleh Umar bin Al-Khattab. Sunan-sunan ni maksud dia apa? Kitab hadis, jenis-jenis kitab hadis. Dia ada banyak. Dia ada jawami', dia ada sunan, dia ada muwatta'at. Ini jenis-jenis kitab hadis. Macam kitab Sahih Bukhari, dia dipanggil dengan jawami'. Sebab memang Imam Bukhari namakan kitab dia Al-Jami' As-Sahih min Sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamihi. Himpunan hadis-hadis sahih. Okay. Tapi kitab sunan ini ialah kitab hadis yang disusun mengikut bab-bab fiqh. Kalau kitab jawami' ni macam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia ada semua bab. Dia ada akidah pun ada dalam tu. Tapi kalau sunan, dia lebih kepada kitab berkaitan dengan fiqh. Kitab hadis tapi dia susun ikut al-abwab al-fiqhiyah. Sebab tu masyarakat kita ni biasa terdedah dengan satu kitab yang terkenal, iaitu kitab yang dinamakan dengan Bahrul Mazi. Ini yang ditulis oleh Idris Al-Marbawi, Syekh Idris Al-Marbawi. Kalau belah utara ni, antara tokoh yang mengajar kitab ni ialah Al-Fadil Ustaz Datuk Samsuri. Tuan-tuan kenal lah. Okay. Belah utara ni. Okay. Lama dia mengajar kitab Bahrul Mazi ni. Kitab Bahrul Mazi tu kitab apa? Ada orang ingat dia kitab Jawi. Betul lah, dia memang kitab Jawi pun. Ianya ialah syarah kepada Sunan Tirmizi sebenarnya, tapi dalam bahasa Melayu. Dan memang hasrat penulis ialah mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi. Itu antara syarah kitab hadis dalam bahasa Melayu yang awal. Kita orang Melayu boleh banggalah sebab ada syarah kitab hadis komplit. Syarah dalam bahasa Arab banyak, syarah dalam bahasa Urdu banyak, syarah dalam bahasa Melayu ni jarang-jarang. Syekh Idris Marbawi dia syarah 2 buah kitab hadis. Satu kitab Bahrul Mazi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Yang kedua ialah syarah kepada Bulughul Maram. Yang ni pun ada jual. Tapi yang ni orang jarang sangat perkenalkan. Walaupun di Perlis ni pengajian kitab Bulughul Maram banyak, Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi orang jarang ambil syarah Bulughul Maram daripada Idris Marbawi. Orang lebih suka baca Bahrul Mazi. Bahrul Mazi terkenal kitabnya, dicetak oleh beberapa syarikat cetakan, termasuklah syarikat cetakan luar pada Malaysia. Tuan-tuan pergi ke kedai-kedai kitab di Mesir, kitab tu Jawi tapi dicetak dan dijual di sana. Maknanya dia agak kata apa, ada kedudukan lah kitab tu. Okay. Saya nak sebut sunan tu lah, jenis-jenis kitab. Okay. Menurut Sunan Sa'id Ibn Mansur, maknanya menurut kitab Sunan Sa'id Ibn Mansur. Menurut Sunan Daruqutni, maknanya menurut kitab Sunan Daruqutni. Okay. Dia kata doa ni diamalkan oleh 2 orang sahabat, iaitu Abu Bakar dan juga Umar. Okay. Poin yang kedua,
ada masa Umar radhiyallahu anhu sengaja membaca doa ini dalam salat dengan suara yang agak kuat dengan tujuan mengajar kepada orang lain. Umar baca doa istiftah ni kuat, tujuan dia apa? Untuk beritahu dekat orang, ini salah satu daripada wajah bentuk riwayat doa istiftah. Kuat yang dimaksudkan sini bukan kuat macam baca Fatihah dalam salat jahar. Maknanya orang yang salat di sebelahnya boleh dengar dengan jelas. Maknanya seorang, dua orang tu boleh dengar. Boleh dengar. Tambah dengan zaman tu bangunan tak ada, bunyi kenderaan pun tak ada, pencemaran bunyi ni kurang. Orang bisik pun boleh dengar kalau beri perhatian elok-elok. Okay. Seterusnya kita tengok yang ketiga, penilaian yang dibuat oleh ulama seperti Imam An-Nawawi dan Syekh Abdul Aziz At-Tarifi mendapati tiada bukti yang sahih Nabi mengamalkan doa ini. Ada riwayat yang menyebutkan Nabi amalkan, tapi secara jelasnya riwayat itu semua tak terlepas daripada kecacatan. Maknanya sanad dia ada problem. Namun pastinya Umar Al-Khattab ialah sahabat Nabi yang mengamalkannya. Kebiasaannya amalan sahabat pastilah berpandukan kepada sunnah Nabi. Sehubungan itu tidak mustahil Umar mendapat doa tersebut daripada ajaran ataupun didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nak tunjuk pada kita apa? Nak tunjuk pada kita bahawasanya walaupun riwayat yang menceritakan Nabi baca doa ni tak terlepas daripada problem, cacat dari segi sanad ataupun dari segi matannya. Tapi yang pasti kita tahu para sahabat dia tak akan buat ikut kepala dia orang sendiri, tambah-tambah dalam bab salat ni, melainkan ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa kita selesai untuk muka surat 9 tu, kita pergi pada muka surat yang ke-10. Okay. Muka surat yang ke-10 dia ambil lagi syarah kepada doa ni, tapi ambil dalam kitab lain, iaitu kitab yang terkenal, kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan Tirmizi ataupun Jami' Tirmizi. Tadi kita dah sebut Bahrul Mazi itu syarah pada Sunan Tirmizi. Okay. Nama kitab Tirmizi itu pun ada khilaf di kalangan para ulama. Ada sebahagian panggil dia Al-Jami' Al-Mukhtasar, ada sebahagian panggil dengan nama Sunan Tirmizi. Yang tu kita bincang lain kali lah. Cuma nak katanya nama yang tepat ialah Jami' Tirmizi. Okay. Dia kata poin yang pertama, ada 4 poin sini. Dia huraikan makna doa tu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maksudnya sucikan Allah daripada sebarang keburukan dan kekurangan, dan dalam masa yang sama sentiasa memujinya. Ini bererti menafikan segala kekurangan dan mengiktiraf segala kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Terjemahan ni dia masih lagi, orang kata apa, tak meliputi ataupun tak menyeluruh. Apa yang saya dapat daripada guru-guru yang kita pernah belajar dulu, perkataan sabbih ataupun sabbaha ialah satu perkataan yang luas, boleh diertikan dengan macam-macam pengertian. Cuma dalam terjemahan bahasa Melayu dia akan sebut sabbaha, tasbih, subhanak, semuanya dengan menyucikan Allah. Secara umumnya Allah Ta'ala ni zat dia tu dah sedia suci dah. Tak perlu kita ni nak kena declare disucikan Allah. Dia dah sedia suci dah pun. Okay. Dari segi kesan pada diri kita, waktu kita sebut perkataan ni, apa dia? Tuan-tuan tengok, waktu kita rokok kita sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih ataupun Subhana Rabbiyal Azim. Waktu kita sujud kita sebut Subhana Rabbiyal A'la ataupun Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Perkataan Subhana diulang. Lepas salat tu ada juga zikir yang Nabi ajar, sebut Subhanallah pula 33 kali. Okay. Kita tengok bila mana salat Jumaat, salat yang ada perkumpulan orang, Nabi ni kalau jadi imam, Nabi suka baca rakaat pertama surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surah yang bermula dengan Sabbihisma Rabbikal A'la. Tasbih. Unsur tasbih tu banyak. Okay. Saya nak bagi penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita nampak kesan perkataan sabbaha tu apa dia, tasbih tu apa dia.
Perkataan sabbaha ni dari segi bahasa Arab, ianya bermaksud berenang. Berenang dalam air tu. Sebab tu acara renang akan disebut dengan nama as-sibahah. Berenang. As-sibahah. Okay. Manusia ianya bukan makhluk yang hidup di dalam air. Kita bukan jenis makhluk duduk dalam air. Kita duduk atas darat. Kita bukan ikan. Kita bukan hidupan laut, hidupan marin, bukan. Bila mana sebut tentang sabbaha ataupun tasbih, kita dah nampak pecahan perkataan dia lah daripada berenang. Okay. Manusia bila mana dia berenang, dia tak akan berniat untuk kekal dalam air selama-lamanya, sebab bukan tabiat manusia hidup dalam air. Dia pandai berenang macam mana pun, dia mesti ada niat nak naik ke darat. Kau nampak apa saya nak sebut tu? Orang tak pandai berenang lagilah dia nak cepat-cepat naik ke darat. Orang yang pandai berenang, orang yang boleh tahan nafas lama, di dunia ni dikatakan orang yang mempunyai kemahiran renang yang terbaik ataupun menyelam yang terbaik ialah bajau laut, dikatakan. Dia orang punya saiz paru-paru besar sikit pada kita ni, orang semenanjung. Sebab dia orang boleh tarik oksigen banyak. Dia orang boleh menyelam sampai 2 minit, 2 minit setengah. Kita tak boleh 2 minit setengah ni, lama. Hakikatnya dia lama. Okay. Tapi boleh menyelam, tetap ada niat nak naik ke darat. Bercita-cita benar nak naik ke darat. Tak ada pun manusia bila mana dia belajar berenang, kita tanya dia, tujuan apa belajar berenang? Dia pun kata, saya sebenarnya dah bosan duduk atas darat, saya nak duduk dalam air pula. Tak nak naik lah. Belajar berenang ni sebab memang nak duduk dalam air. Rumah saya nak buat dalam air semua. Saya nak duduk dalam air betul. Bukan buat rumah atas air, saya nak duduk dalam terus. Tak. Menunjukkan apa? Ini bukan tempat kita. Air tu bukan tempat kita. Dataran air yang luas ni bukan tempat kita. Okay. Bila mana satu orang dia sebut subhanallah, maksud dia apa? Wahai Tuhan, aku nak pergi pada kamu. Kita hidup di dunia ni, kita nak pergi ke dia, menuju untuk bertemunya kembali. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara kejayaan terbesar satu orang bila mana dia balik di akhirat, ila rabbiha nazirah, dia boleh pandang wajah Tuhan dia. Ada perbahasan lah wajah Tuhan tu maksud dia apa, yang pasti bukan sama dengan makhluk. Ini disebut sebagai kejayaan, boleh menatap wajah Tuhan. Dan Tuhan, maha suci Tuhan daripada penyerupaan dengan makhluk, kejayaan paling besar. Bila mana kita sebut subhanallah, wahai Tuhan, aku nak pergi pada kamu. Sebab tu terjemahan mensucikan Allah Ta'ala ni, dia macam tak berapa makan dalam sangat. Dia tak pergi. Jiwa kita tu tidak memenuhi kehendak sebenar pengucapan itu. Waktu kita sebut subhanallah, dunia ni kita tak letak sebagai tempat kekal lama. Itu poin dia. Dunia ni kita akan tinggalkan. Sebab tu waktu rokok, ingat kita tak hidup lama. Waktu sujud pun tak hidup lama. Lepas salat ada lagi zikir subhanallah pun tak hidup lama. Hari Jumaat baca sabbihisma rabbikal a'la, seronok ni, orang ramai, boleh jumpa macam-macam orang, boleh jumpa orang yang kita senangi. Tapi kena ingat, perjumpaan ni sementara je. Sebab tu kalimah subhanallah ataupun tasbih, ianya kalimah yang besar. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimah ringan di bibir, berat di mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tuan-tuan nampak apa saya nak sebut tu? Waktu kita sebut subhanakallahumma wa bihamdik, tawa dunia ni jadi tawa dah. Kita hidup atas dunia, tapi kita hidup jadikan dunia ni jambatan akhirat. Jadi kalau kita hidup atas dunia, kita kena cantah dengan orang, kita menghadap orang yang problem, kita akan rasa tak apa, ni sekejap je, temporary je.
Tujuan sebut subhanallah tu bagi lega, hilang habis segala serabut. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok waktu salat ni, dia macam kena dengan waktu kita nak healing diri kita ataupun kita bersedia nak hadapi sesuatu. Bangkit subuh, belum menghadap kerenah manusia lagi, belum. Salat dulu. Dalam salat tu sebutlah subhanallah, ada macam-macam. Di banyak tempat dia sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lepas salat sebut lagi. Lepas tu kita pun kerja, menghadap orang, pergi pejabat, kerjalah apa-apa, pergi ke ladang, pergi ke sawah, hati fikir positif. Lepas selesai pergi kerja itu, menghadap orang ada problem, pergi dekat tanaman kita rosak, pergi dekat kebun kita problem. Nak beritahu apa? Tadi dah healing dah bagi tadi, nak bagi sedia. Tak apalah kalau jadi buruk pun sekejap je, benda ni sekejap. Mungkin dengan sebab teruk sangat kena tu waktu siang hari, datang pula salat zuhur, ulang lagi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ulang lagi subhanallah. Lepas zuhur menghadap lagi orang, pergilah kamu nak bertebaran di mana pun. Asar datang lagi, maghrib datang lagi, isyak penutup. Jadi kalau kita tengok benda ni, ianya ialah satu self healing bagi seorang manusia, khususnya seorang muslim, sehingga dia tak terkesan dengan dunia. Sebab tu sahabat-sahabat dia orang kaya, tapi kalau hilang kekayaan dia orang tak terkesan. Dalam keadaan macam itulah Allah Ta'ala menunaikan janjinya, golongan macam ni dunia akan hina di hadapan dia. Dunia hina bukan makna jadi miskin. Jadi miskin, kita duduk dalam cengkaman orang. Para sahabat, mereka mencengkam orang, tapi mereka tak terkesan dengan dunia. Tuan-tuan tengok, Umar yang amalkan doa ni, yang kata sahabat yang amal doa ni lah Umar Al-Khattab. Umar ni antara kejayaan besar dia selama 12 tahun menjadi khalifah, meruntuhkan dua kerajaan besar di atas muka bumi, Rom, Parsi. Sedangkan dia tidak ada departmen yang banyak. Departmen tu ada, cuma dari segi fasiliti biasa je. Orang tanya, mana tempat pemerintahan Umar? Pejabat dia mana? Masjid Nabi. Dia tak ada Seri Perdana lagi pada waktu tu. Seri Perdana ke apa saya tak tahulah istilah dia. Okey. Tak ada pejabat khusus. Departmen ada, gubernur ramai. Dunia jadi hina. Dalam keadaan Umar biasa saja. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana Parsi dijatuhkan pada zaman Umar Al-Khattab, tentera Islam bawa balik harta banyak daripada Parsi tu. Parsi ni Iran, Iraq sekarang lah. Bawa balik sampai ke Madinah. Orang Madinah tak pernah tengok kekayaan hasil bumi yang lain macam. Emas yang ditempur, emas yang dibuat sebagai bekas minuman, bekas makanan, semua yang jadi hina di hadapan Umar Al-Khattab. Maknanya semua duduk di bawah pengurusan dia pada waktu itu. Okay. Saya nak sebut kekuatan orang Islam ialah pada benar ataupun tidak waktu dia sebut zikir dan tasbih ni. Waktu doa ni, sebab tu kalau kita sebut dalam keadaan kita tak faham makna secara detail, dia akan jadi sebut je lah. Sebab tu saya tak suka bergantung pada terjemahan sangat. Dia akan jadi tak makan dalam. Macam kita sebut, dia tak menusuk sangat. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Tuhan. Maha suci tu kita nampak. Sebab kita ni tak duduk sini, kita duduk sementara je, kita nak pergi ke akhirat. Okay. Kemudian sebut lagi wa tabarakasmuk. Maksud dia apa? Maha berkat namamu. Nama Tuhan ni penuh berkat. Sebut berlaku kebaikan. Bila mana satu orang sebut nama Tuhan, bertambah-tambah kebaikan. Sama ada kebaikan tu nampak di mata ataupun disimpan di akhirat nanti. Dalam muka surat 10 dia sebut, maksudnya orang yang banyak menyebut dan mengingati nama Allah akan mendapat banyak kebaikan dan keberkatan. Berkat ni apa dia maksudnya? Benda yang sikit tapi memberi manfaat yang banyak. Benda yang kecil tapi boleh menampung keperluan orang yang ramai. Itu maksud berkat. Okay. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala jadduk, kalau kita tengok terjemahan, dia terjemah apa? Dan maha tinggi
kekayaan dan kebesaran. Jadduka tu dia terjemah kebesaran dan kekayaan. Perkataan jadduk ni ialah perkataan yang agung dalam bahasa Arab. Memang hanya diletakkan kepada benda-benda yang hebat, tak letak pada benda lain. Sebab tu kalau kita tengok antara zikir lepas salat ni, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sebut juga situ. Wa la yanfa'u zal jadd. Tidak bermanfaat pemilik kebesaran. Minkal jadd, daripada kamulah segala kebesaran datang. Dalam doa istiftah kita baca wa ta'ala jadduka. Perkataan jadd itu ialah perkataan yang highest, paling tinggi sekali keberkatan, paling tinggi sekali kekuasaan dan kebesaran. Arab akan sebut dengan jadd. Sebab tu kalau orang belajar bahasa Arab, perkataan Arab yang ada sabdu ni, perkataan tu menunjukkan kepada ketinggian, kehebatan. Sama dengan sabbaha, subhana, sabbihisma rabbikal a'la. Ini semua perkataan-perkataan yang ada kemuliaan. Poin yang keempat dia sebut sini, asasnya sebagai tambahan daripada saya, At-Tirmizi membawa hadis yang menyatakan doa ini dibaca ketika salat malam. Namun terdapat dalil menunjukkan bahawa doa ini dibaca dalam mana-mana salat. Maknanya boleh bacalah mana-mana pun. Cuma saya nak kata yang ni mudah, yang ni paling mudah. Sebab tak perlu ambil masa lama untuk kita hafal yang ni. Dia ringan saja. Kita terus berpindah kepada doa yang ketiga, riwayat yang ketiga, muka surat 11. Riwayat seterusnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salati qala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, baginda berdoa. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ni dia agak panjang sikit. Yang ni dia agak panjang. Okay, kita baca dulu pelan-pelan. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifa wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduk. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni panjang. Riwayat ketiga elok dah. Riwayat yang kedua tadi elok dah pendek. Yang ketiga ni panjang lain macam pula. Okey. Cuma saya pasti kebanyakan kita ni akan ingat sebahagian pada doa ni, iaitu sampai dekat wa ana awwalul muslimin. Yang ni ramailah orang ingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Sebahagian riwayat baca macam tu. Tapi dalam riwayat ni wa ana awwalul muslimin. Sebenarnya perkataan wajjahtu sampailah wa ana awwalul muslimin ni ialah asalnya potongan pada ayat Quran. Ayat Quran tu pula merupakan kata-kata Nabi Ibrahim. Cuma dia ditarik masuk, dijadikan oleh Nabi sebagai bacaan doa istiftah. Macam saya sebut pada kelas sebelum ni, orang kita biasanya akan ingat doa istiftah dengan bunyi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampailah wa ana minal muslimin. Situ bacaan dengan cara ini penggabungan dua riwayat. Satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampailah wa ana minal muslimin. Itu riwayat ni. Ada riwayat baca dengan wa ana awwalul muslimin. Cuma kita habis itu. Kita tak sambung lagi tu.
Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Yang tu lagi panjang, yang ni panjang ni. Okey, kita tengok terjemahan dia dulu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang maha pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk dalam kalangan orang yang mensyirikkan Tuhan. Wama ana minal musyrikin. Ni masih lagi kata-kata Nabi Ibrahim, tapi tak apalah, boleh bacalah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh kerana itu aku patuh kepada perintahnya dan aku termasuk dalam kalangan orang yang berserah diri. Yang ni yang kita biasa baca. Sampai sini ni dia masih lagi potongan pada ayat Quran, tapi dengan sebab Nabi baca, kita bacalah, kita masukkan dia sebagai doa istiftah. Okay. Cuma yang menariknya ialah doa yang panjang tu. Doa tu, Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah maha penguasa. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Kemudian anta rabbi wa ana abduk, engkaulah Tuhanku dan akulah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa'taraftu bi dhanbi, dan aku iktiraf dosa yang aku lakukan. Faghfirli dhunubi, ampunilah dosaku jami'an, keseluruhannya. Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan engkau. Wahdini, dan berilah hidayah kepadaku, tunjukkanlah jalan kepadaku. Li ahsanil akhlaq, kepada perangai yang elok ataupun akhlak yang baik. Okay. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang boleh memberi hidayah kepada perangai yang elok melainkan kamu. Wasrif anni sayyi'aha, jauhkan aku daripada perangai yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tiada yang boleh mengalihkan aku daripada perangai buruk melainkan engkau. Labbaika wa sa'daika, ini besar perkataan ni. Labbaika wa sa'daika, maksudnya ialah, kalau kita tengok dalam terjemahan, saya tak baca terjemahan tadi, saya terjemah direct lah. Okey, labbaika wa sa'daika, aku patuh segala perintah. Kau tengok terjemahan dia, apa dia sebut situ? Aku patuhi segala perintah engkau dan aku tolong agama engkau. Wal khairu kulluhu, dan segala kebaikan berada di tangan engkau. Fi yadaika wasyarru laysa ilaika, dan keburukan itu tidak dinisbahkan kepada engkau. Tabarakta wa ta'alaita, tabarakta wa ta'alaita, maha suci engkau dan maha tinggi. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepada engkau dan aku bertaubat. Dia macam okey terjemahan dia, tapi perkataan labbaika wa sa'daika tu dia macam kurang tepat kalau nak terjemah dengan aku patuhi segala perintah engkau dan aku tolong agama engkau. Aku patuhi segala perintah engkau tu bolehlah nak terjemah labbaika. Wa sa'daika itu aku tolong agama engkau. Dia terjemah sini aku tolong. Dia masih dalam maksud dia, tapi dia satu part saja. Kita biasa dengar perkataan labbaika ni disebut waktu nak talbiyah ataupun waktu nak niat umrah ataupun haji. Kan, kalau kita tengok dalam sunnah, Nabi bila mana berumrah dan berhaji, Nabi akan niat dengan suara kuat, labbaika umratan wa sa'daik. Itu antara niat umrah. Sebab tu tempat yang kita boleh jaharkan niat ialah umrah dan haji. Salat khilaf. Sebab tu perbahasan talaffuz bin niyah fi salat, melafazkan niat ketika mana salat, dia khilaf. Kebanyakan para ulama mengatakan tiada talaffuz. Niat tu ada, tapi melafazkan tu tidak ada ketika mana nak bersalat. Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh, kita kena niat, tapi lafaz niat dia tak sebut. Tapi para ulama memberikan keluasan pada masalah ni, sebahagiannya termasuk dalam mazhab Syafi'i boleh melafazkan niat
untuk memberi kesepaduan rasa dalam hati. Saya taklah kata tak boleh lafaz niat tu. Perbahasan tu memang ada. Okey. Tapi kalau kita orang yang okey, tak ada masalah. Kita orang yang memang boleh membezakan niat ni dengan niat ni, kita tahu salah apa yang kita nak buat, maka tidak diberatkan kepada orang macam ni untuk lafazkan niat. Tak diberatkan. Kecuali orang-orang yang ada masalah, kalau dia tak lafaz, dia akan celaru dengan sebab ada gangguan-gangguan yang mengganggu dia. Benda yang dia sebut dalam kitab fiqh. Ada orang dia kena penyakit. Penyakit dia ialah penyakit yang jenis ada gangguan pemikiran. Sebab tu Arab dia akan panggil al-amrad al-aqliyah. Sakit. Melayu akan panggil sakit mental lah. Mudah cerita. Tapi sakit mental ni bukan gila semata-mata. Antara bentuk sakit mental ni ialah dia boleh split, dia boleh berubah. Dia pun tak boleh nak agak benda tu. Orang yang macam ni, para ulama sebut untuk salat dia kena lafaz niat. Dia kena lafaz. Dia boleh untuk lafaz. Tapi orang yang waras, okey, tak ada gangguan apa semua, dia tak lafaz niat pun tak apa. Supaya dia tidak mengganggu orang lain salat kerana lafaz niat yang dia ucapkan. Nak lafaz niat boleh, tapi berpada-pada. Jangan mengganggu jemaah. Sebab ada orang dia lafaz niat tu kuat sehingga menyebabkan orang dengar lafaz niat dia tu. Tapi untuk umrah dan haji memang Nabi buat kuat. Memang sahabat dengar dengan jelas. Kuat tu macam imam baca dalam salat jahar. Labbaik Allah, labbaik umratan. Nabi sebut macam tu. Ataupun dalam haji labbaik hajjat. Boleh juga baca dengan nawaitul umrah pun boleh. Nawaitul hajj pun boleh. Tapi dalam riwayat banyak sebut, Nabi sebut labbaik. Labbaik ni ialah satu kalimah sahutan yang paling terbaik. Bila mana ada satu arahan daripada orang atasan bagi kita arahan, kita sambut arahan tu dengan kita kata labbaika wa sa'daik. Aku sedia terima apa-apa saja. Maknanya kita sedang menyebutkan, dalam istilah orang Arab sebut labbaika ni maksudnya ialah kita orang duk tunggu ni apa perintah nak kena datang ni. Bukan kita orang berat, kita orang memang ringan tubuh badan nak buat benda ni. Maknanya penerimaan dengan tahap yang paling tertinggi, penghormatan. Okay. Jadi untuk doa istiftah ni kalau kita tengok ada beberapa benda yang diminta. Pertama, imtisal, ikut sebiji macam mana Nabi Ibrahim sebut, aku hadapkan wajahku kepadamu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan aku berada di atas jalan yang benar ini, hanifah, aku tak akan belok ke lain, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan daripada kalangan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. Sebut, ikut macam mana Nabi Ibrahim sebut. Okay. Lepas tu dalam doa tu, Allahumma antal malik, engkaulah penguasa di atas segala penguasa-penguasa. La ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak diibadahi. Kemudian kita iktiraf diri kita ni zalim. Wa ana abduka zalamtu nafsi, aku hambamu, aku zalimi diriku, aku buat dosa, mengaku buat dosa. Okey. Cuma yang menariknya ialah pada potongan yang berbunyi wahdini li ahsanil akhlaq. Wahai Tuhan, berikan aku dapat hidayah untuk berakhlak dengan akhlak baik. Jauhkan aku daripada terkena akhlak buruk. Sebab apa sebut tentang akhlak? Sebab antara petanda orang tu iman dia elok, antara petanda dia beragama betul, dia ada akhlak. Sebab tu kenyataan yang orang selalu sebut, dia tu mulut je jahat, hati baik, nonsense. Dari segi pengistilahan iman dan Islam kepada Allah Azza wa Jalla, macam ni tak berlaku. Yang ni ialah pemikiran-pemikiran yang menyeleweng. Kalau kita tengok masuk daripada kelompok-kelompok lain ni, yang cakap macam ni, yang kata mulut je baik. Sebab tu orang kita kan selalu sebut, dia tu tak pakai tudung pun dia baik, dia tu tak semayang pun dia baik. Baik isu lain, kepatuhan dia kepada agama, mulut dia yang
kasar, yang orang kata apa, mudah mengeluarkan kata-kata kesat sesama manusia, itu bukan petanda kebaikan. Tuan-tuan boleh bayang, doa iftitah Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya dapat akhlak baik. Bahkan kita di Perlis ni, doa khutbah Jumaat pun ada sebut dalam bab ni. Doa kedua, khutbah kedua sebut supaya kita jadi akhlak yang baik. Benda tu dimention kan. Dan benda tu kalau kita tengok, ianya ialah daripada, kalau dalam Jabatan Mufti ni kita orang memang bincang pun nak buat khutbah ni. Itu ialah idea daripada Tuanku Raja sendiri. Dia minta supaya benda tu dimention kan. Jadikanlah kami akhlak yang baik. Cuma jadikanlah kami bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Orang baca khutbah dia tahulah, memang teks tu ada. Yang tu tambahan daripada Tuanku Raja Muda nak yang tu. Itu modern sikit lah bunyi dia, segar sikit, evergreen sikit idea dia. Cuma nak katanya ada concern nak supaya berakhlak baik, nak supaya duduk dengan akhlak baik. Sebab itu petanda kepada iman. Kita tengok keterangan Imam Nawawi muka surat 13, ada masa sikit lagi. Ada banyak poin ni, ada 11 poin. Kita sebut mana yang sempat. Wajjahtu wajhi, ini syarah Sahih Muslim iaitu Al-Minhaj. Wajjahtu wajhi maksudnya saya qasadkan ibadah ini hanya kepada Allah. Imam Nawawi memang dia takkan terjemah menghadap wajah tu dengan hadap muka face to face. Tujuannya supaya tidak berlaku penyerupaan dengan makhluk bila mana berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Hanifa maksudnya lurus, cenderung ke arah kebaikan, merujuk pada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Wa nusuki, kalimah an-nasik bermaksud emas atau perak, manakala an-nasikah ialah perak yang tulen. Ayat ardu nasakah bermaksud bumi yang menghijau. Doa wa nusuki pula bermaksud ibadah saya. Secara tidak langsung ini menunjukkan ibadah yang berkualiti diibaratkan seperti emas dan perak yang tulen atau seperti bumi yang menghijau. Perkataan nusuk tu maksudnya produk daripada ibadah melahirkan pahala yang tak ternilai untuk digunakan oleh seorang muslim. Yang keempat, Allahumma antal malik, Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu dan raja yang hakiki bagi segala makhluk. Yang kelima, zalamtu nafsi wa'taraftu bidhanbi faghfirli dhunubi, menegaskan secara adabnya kita mesti mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan terlebih dahulu sebelum memohon keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa kita berpada dengan syarah tu ya kot, sebab labbaik wa sa'daik tu saya dah sebutlah. Okey. Jadi kita akan sambung lagi pada kali yang akan datang pada poin yang ke-8 tu. Yang ke-8 tu penting juga. Kita akan sambung akan datang poin yang ke-8. Jadi saya rasa kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.